أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kurniaan hidayah dan taufik ini sentiasa kita perolehi. InsyaAllah pada malam ini akan disambung pengajian kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Yaitu mengenai apa yang disebut oleh Al-Ghazali di dalam minhajnya, dan ada pun hati maka cukuplah bagi anda mengingati bahawasanya dia adalah punca segala-galanya. Jadi perkara yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam fasal ini yaitu mengenai hati ataupun qalbu. Dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis yang merujuk kepada hati ini ada beberapa kalimat, tapi dalam bahasa Melayu satu je lah, hati manusia. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab beliau yang lebih besar yaitu Ihya Ulumuddin telah menjelaskan perkataan-perkataan tersebut dan juga pengertian-pengertiannya. Jadi saya sebut dulu sini ni supaya kita tahu hati yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini. Jadi Al-Imam Al-Ghazali telah meneliti ayat Al-Quran dan hadis
Dan beliau mendapati bahawa ada beberapa perkataan yang digunakan untuk menjelaskan tentang hati manusia ini. Antara perkataan-perkataan itu qalbu, ini biasa kita dengar. Kemudian dia menggunakan perkataan ruh. Ada kalanya menggunakan perkataan al-aqlu, dan ada kalanya menggunakan perkataan an-nafsu. Al-qalbu, al-ruh, al-aqlu dan an-nafs. Jadi perkataan-perkataan ini ada di dalam Al-Quran. Dan menurut Al-Ghazali, perkataan-perkataan ini adalah menjelaskan tentang hati manusia ataupun diri manusia yang batin. Cuma kata Al-Ghazali, perkataan-perkataan ini digunakan dan berlainan untuk menjelaskan sudut-sudut tertentu tentang diri manusia. Perlu kita ingat bahawa manusia ini ada sudut zahir dia, ada sudut batinnya. Sudut zahirnya tubuh badannya, anggota-anggotanya, anggota tubuh badannya, itu adalah aspek atau sudut zahir manusia. Adapun sudut batinnya, apa yang kita namakan sebagai roh ataupun qalbu dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang asas yang perlu kita fahami. Cuma saya nak jelaskan sikit sebelum kita pergi lebih mendalam sikit lagi apa yang nak disebut oleh Al-Ghazali di sini tentang perkataan-perkataan tadi itu yang digunakan dalam Al-Quran. Qalbu, al-qalbu, al-aqlu, al-ruh, an-nafsu, al-aqlu. Jadi perkataan-perkataan ini seperti yang saya sebut tadi adalah merujuk kepada satu perkara, iaitu diri manusia yang batin. Tapi kenapa perkataan ini berbeza-beza? Kata Al-Ghazali, perkataan-perkataan ini berbeza-beza adalah merujuk atau menunjuk kepada fungsi-fungsi bagi diri manusia itu. Dari segi diri manusia ini dapat berfikir, maka dinamakan al-aqlu, akal. Tapi sebenarnya itulah roh manusia, diri yang batin bagi manusia, jiwa manusia, tapi dinamakan aqlu. Jadi bila diri manusia ini dinamakan aqlu, dia dilihat dari sudut diri yang berfikir, yang dapat berfikir. Kemudian di dalam ayat-ayat tertentu digunakan perkataan qalbu. Jadi dinamakan qalbu ini sebenarnya dia adalah diri manusia yang batin juga, cuma dilihat dari sudut diri manusia ini yang ada perasaan-perasaannya, ada zauq, cita rasanya, suka, duka, sedih, gembira dan sebagainya. Dari sudut perasaan-perasaan ini, zauq ini, maka diri manusia itu dinamakan qalbu. Tengok fungsinya apa. Kalau dilihat dari fungsi merasai sesuatu itu, maka dinamakan qalbu. Tapi dia tetap diri manusia yang batin, roh manusia. Kemudian di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu digunakan perkataan ruh. Dia juga menunjukkan kepada diri manusia yang batin. Tapi dari segi penggunaan perkataan ini, dia ada sudut pandang tersendiri. Dari sudut bahawa dengannya lah diri manusia ini boleh hidup, maka dinamakan ruh. Padahal dia juga merujuk pada benda yang sama, yakni
dimensi batin manusia, jiwa manusia. Tapi dari sudut dia ni menjadi punca kepada kehidupan diri manusia ni dinamakan ruh. Kemudian digunakan perkataan lain lagi, nafs. Perkataan nafs ini dia juga bermakna diri manusia yang batin, ruh, jiwa manusia. Tetapi perkataan nafs diguna pakai untuk menjelaskan benda itu dari sudut kemahuan, keinginan. Dari sudut jiwa manusia ada keinginan, dinamakan nafs. Dari sudut diri manusia ini ada perasaan, dinamakan qalbu. Dari sudut diri manusia ini dapat berfikir, dinamakan aqlu. Dari sudut diri manusia ini menjadi punca kehidupan badan manusia ini, jasad manusia, dinamakan ruh. Jadi perkataan-perkataan ini sebenarnya kata Imam Ghazali hakikatnya satu saja, diri manusia yang batin. Cuma fungsi yang berbagai-bagai. Maka dari sudut fungsi tadilah, maka nama pun berbagai-bagai. Maka timbullah qalbu, roh, aqlu, nafs. Dan ada perkataan-perkataan lain lagi sebenarnya yang digunakan di dalam Al-Quran, yang itu tidak dijelaskan di sinilah. Baik, kata Imam Ghazali, pertama sekali Imam Ghazali nak beritahu kepentingan dan kedudukan hati manusia ini. Jadi kata Al-Ghazali, adapun hati, maka cukuplah bagi anda mengingati bahawasanya dia adalah punca segala-galanya. Pertama sekali kata Ghazali tentang kedudukan dan kepentingan hati, dia punca segala-galanya. Kalau kita nak bandingkan, kalau mari nyakit macam-macam ni, kat mana punca dia? Punca tu penting. Nak selesai sesuatu masalah ni, kena selesai kat punca dia. Kalau kita tak selesai kat punca, maka penyakit itu berpanjangan, berlarutan. Hari ni kita dengar penyakit macam-macam lah. Covid, tak Covid ke, denggi lah. Jadi kalau kita tak cari punca dia, maka masalah tu akan berlarutan, timbul semua. Itu perlunya kita mengetahui kedudukan ini. Kalau dalam masalah kehidupan kita hari ini, masalah yang timbul ni, kena cari punca dia. Kat mana punca dia? Kalau kita selesai masalah tu saja, dia berlarutan. Sesasa timbul se, sesasa timbul se. Kadang-kadang sesasa 5-6 pula timbul. Sebab kita menyelesaikan perkara itu bukan pada puncanya. Jadi penyelesaian yang baik ni, sesuatu perkara ni, kena selesai kat punca dia. Kat mana punca dia? Mari mana mula dia benda ni? Kalau punca itu dapat dikenal pasti, dapat diselesaikan, maka masalah-masalah yang lain itu akan selesai, akan mudah diselesaikan atau selesai dengan sendirinya. Maka demikianlah Al-Ghazali apabila menjelaskan kepada kita bahawa hati manusia ini adalah punca segala-galanya. Berarti masalah kemanusiaan, kalau kita nak selesaikan masalah kemanusiaan ini, kena cari punca dia. Kemanusiaan, masalah kemanusiaan ni macam-macam lah. Perangai manusia, tingkah laku manusia, tindakan manusia, yang kita namakan dengan bermacam-macam lah. Kalau dia mengakibatkan kematian, orang panggil bunuh. Kalau dia mengakibatkan kehilangan, orang panggil curi, ropok. Tapi semua itu tindakan manusia. Dia melibatkan tindakan, perbuatan manusia, tingkah laku manusia, perangai manusia. Tapi masalah-masalah ni punca dia mari di mana? Maka Al-Ghazali menjelaskan bahawa hati itulah punca segala-galanya. Jadi masalah kemanusiaan berpunca daripada masalah penyakit hatinya. Berarti penyelesaian yang lebih kukuh untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan hari ini adalah kena selesai pada peringkat punca dia tu, iaitu kerosakan hati manusia, bahagian jiwanya, bahagian hatinya. Itulah yang perlu diselesaikan, dan sekiranya ia berjaya diselesaikan, dia akan menyelesaikan banyak masalah-masalah lain. Sekiranya, kata Al-Ghazali, anda merasakannya,
Yang sekiranya kita merosakkan hati kita sendiri, kita biarkan dia rosak, atau kita melakukan sesuatu yang menyumbang kepada kerosakan hati kita, nescaya semuanya akan rosak. Bila hati manusia rosak, maka dia mengakibatkan kerosakan-kerosakan yang lain. Semua perkara akan rosak. Bila hati manusia ni dipenuhi, bila hati manusia ni jadi rosak, dengan erti hati manusia ini dipenuhi dengan kemahuan-kemahuan yang buruk, dorongan-dorongan yang buruk, maka segala hal-hal yang berkaitan dengan manusia ini adalah kerosakan. Dan sekiranya anda memperbaikinya, jadi Ghazali kata, kalau kita baiki hati itu, baiki kerosakan dia tu, sifat-sifat buruknya tu dapat dihindari, dapat dikikis, dibuang. Penyakit-penyakit hati tu dapat dirawat, dapat diubat, nescaya semuanya akan menjadi baik, kata Ghazali. Kesannya apa? Semua perkara-perkara lain akan jadi baik. Sebab apa? Sebab kata Ghazali, hati itu adalah punca. Puncanya situ. Kalau dapat sesat situ, dia akan selesai banyak masalah lain. Tapi kalau tak dapat sesat situ, dia akan timbul banyak penyakit lain. Kerana dia adalah pokok, kata Ghazali. Jadi Ghazali membuat bandingan, membuat perumpamaan, hati ini macam pokok lah. Pokok ni nunggu, yang darinya timbul hak lain. Timbul dahang, timbul rating, timbul daun, timbul pucuk, timbul buah dan macam-macam lagi lah. Timbul bunga. Jadi semua itu datang dari satu pokok. Satu je pokok je, batang dia tu. Dan lain-lain anggota adalah dahannya. Itu tamsilan Al-Ghazali, supaya dekat kepada kefahaman kita, supaya jelira dalam kefahaman kita. Dalam masalah hati ini, Ghazali membandingkan macam pokok. Maka pokok itulah hati. Maka dahan dia tu adalah anggota kita. Jadi baik buruk dahan ni, patah tak patah, segar tak segar, bahagian ujung-ujung tu bergantung kepada batang ni. Kalau batang ni buruk, kuninglah daun. Kalau batang ni repuk, lain memanglah, lebih-lebih lagi lah. Dan daripada pokok itu, dahan-dahan dapat minum. Yang ini dapat minum air yang melaluinya, yang datang dari akarnya. Jadi yang bahagian hujung-hujung tadi tu, dahang, ranting dan sebagainya, maka sumber bekalangnya datang daripada pokok ni, batang. Jadi kalau ada bekalang, segarlah bahagian lain. Tapi kalau tak ada bekalang, batang dia repuk, batang dia buruk, sehingga tak ada sumber bekalang, maka hati-hati dahan-dahan pun dengan sendirinya akan mengikuti dia. Itu bandingan Al-Ghazali nak beritahu tentang kepentingan hati manusia. Maka dahan-dahan itu akan menjadi elok. Kalau batang dia elok, dia menyalurkan air dan sebagainya ke bahagian-bahagian hujung tadi tu, maka eloklah dahan-dahan tadi setelah eloknya batang. Dan akan menjadi rosak adalah bergantung kepada pokoknya. Tengok batang di guana, pokok, batang dia, akar dia tu. Kalau molek, dahan rating. Tapi kalau rosak habis, dahan-dahan rating-rating, daun-daun habis rosak. Kemudian kata Al-Ghazali lagi, bahwasanya hati adalah raja. Kemudian Al-Ghazali membandingkan pula hati ini macam raja. Tadi dibandingkan seperti pokok, sekarang dibandingkan macam raja. Bandingan dengan pokok ni ibarat gak apa-apa yang berlaku di hujung-hujung jula tu, dia bergantung kepada batang dia, batang dan akar dia. Sekarang Al-Ghazali membandingkan pula dengan raja. Dari segi mana? Raja ni pemerintah yang mengarahkan, yang arahannya dituruti, diikuti.
Jadi sekarang Al-Ghazali cuba nak memperkenalkan kita tentang hati dari sudut bagaimana hati itu berfungsi seperti raja. Bila sebut raja kok, pemerintah lah, penguasa. Jadi kalau dia arah, jalanlah kerja tu. Kalau tidak arah, tak jalanlah kerja tu. Dan lain-lain anggota adalah rakyat dan bala tenteranya. Anggota-anggota manusia yang lain ni diumpamakan seperti rakyat. Kalau raja tidur, rakyat pun tidurlah. Tapi kalau raja dia aktif, dia mengarahkan itu, mengarahkan ini, maka bekerjalah rakyat. Kemudian arahannya pula tengok. Kalau raja tu mempunyai dari segi arahannya arahan yang baik, maka rakyat akan buat benda-benda baiklah. Tapi kalau raja tu arahannya tu arahan yang buruk-buruk, maka rakyat akan buatlah benda yang buruk-buruklah. Jadi sekarang Al-Ghazali ingin mendekatkan faham kita tentang fungsi hati manusia ini, lalu dibandingkan seperti raja dari sudut itu. Sudut yang mana anggota kita ni terima arahan daripada hati. Kalau ada arahan, terbuatlah, tergeraklah anggota kita. Tapi kalau tak ada arahan, tak bergeraklah. Kemudian arahan tu pula tengok baik ke buruk. Kalau arahan tu baik, maka anggota ni akan buat benda baiklah. Tapi kalau arahan tu buruk, maka anggota ni akan buatlah benda yang buruk-buruk. Itu penting, kata Ghazali. Apabila baik raja, baiklah rakyat. Tengok rajanya macam mana, pentadbirnya macam mana, yang mengarahkannya macam mana. Dan apabila rosak raja, penguasa, pentadbir yang mengarahkan tu rosak, rosaklah rakyat. Ini ada kaitan belaka. Kalau penguasa tu rosak, memang rakyat akan jadi kucalanan lah. Tapi kalau penguasa tu baik, teratur molek, juru molek, maka kesannya akan dirasai oleh rakyat. Baik, maka kalau begitu, kebaikan mata, lidah, perut dan lain-lain adalah pertanda menunjukkan baiknya dan makmurnya hati. Imam Ghazali berpetua gitu. Hati kita ni masalah dalaman, orang tak tahu. Siapa dia tahu hati kita? Tapi kita boleh tengok alamat-alamat dia. Dan alamat ni rodiknya berpanjangan. Kalau sekali-sekali tak bagi alamat, tu kejadian, bukan alamat. Kita nak tengok alamat, tengok benda tu berlaku berulang kali dalam tempoh yang panjang. Lalu kita boleh dapat memahami sesuatu itu. Jadi kalau kita nak tengok hati seseorang baik tak baik, tengok macam mana dia dapat mengistiqamah doa amal-amal kebaikan. Kalau dia ni, anggota dia dapat buat kebaikan secara istiqamah, menjadi alamat untuk kita tahu bahawa hatinya seorang yang baik, hati yang baik. Tapi kalau kebaikan yang terbuat tu sekali-sekala, itu tak boleh nak jadi ukuran. Tak boleh nak jadi ukuran lagi, sebab benda tu berlaku sekali-sekala, tidak menjadi alamat. Tapi bila anggota ni buat baik, berlarutan, maka boleh kita buat pedoman bahawa itu adalah alamat baiknya hati. Sebab dia perkara yang terlindung, yang duduk dalam. Dan apabila anda melihat pada yang tersebut itu kemusnahan dan kerosakan, kalau kita tengok perbuatan seseorang itu perbuatan yang buruk-buruk, tingkah laku, tindakan yang buruk-buruk, yang tak molek, tak comel, dan berlarutan, itu alamat hatinya rosak, hatinya tak baik. Tengok, jadi perbuatan manusia ini menjadi alamat kepada situasi hatinya. Jadi kalau perbuatan baik dan berpanjangan, alamat baiklah hatinya. Tapi kalau perbuatannya buruk, berlarutan, memang gitulah perbuatannya, alamat hatinya tak comel. Tadi saya sebut, kalau berlaku sekali-sekala, itu tak boleh nak buat ukuran lagi. Dibuat buruk sekali, tak berulang, itu tidak boleh nak jadi ukuran alamat hatinya rosak, tak boleh.
Maka ketahuilah bahawasanya yang demikian itu disebabkan oleh kemusnahan dalam hati. Rosak dalam hati, maka perbuatan, tindakan, amalan pun rosaklah. Dan kerosakan yang telah berlaku di sana, yang ini telah berlaku dalam hati manusia. Sebab tu orang yang cerdik pandai ni, orang yang memiliki firasat yang tajam ni, antaranya dia dapat faham tentang jiwa dalam manusia ni, dia tengok atas tingkah laku dia lah. Sebab tu orang tua-tua dulu dia ada dipanggil mujarrabat. Mujarrabah ni pengalaman. Dia boleh tengok, boleh cang orang ni juru tak juru. Dia tengok atas watak. Kerana watak itu melambangkan, menjadi alamat kepada keadaan hati seseorang tu. Tengok watak dia. Kita hari ni tak ambil hal mana. Sebab tu kita tak pernah kenal mana orang. Crack kena tipu. Sebab apa? Tak kenal orang. Bila tak kenal orang, crack kena tipu. Sebab tu kena tengok perilaku dia macam mana. Perilaku yang menjadi kebiasaan dia. Baik, kata Al-Ghazali lagi, malah kerosakan dalam hati itu lebih banyak daripada kerosakan di lain-lain anggota. Kata Ghazali, kerosakan dalam hati ni kadang-kadang dia lebih parah, lebih banyak, lebih teruk berbanding kerosakan anggota. Contohnya hatinya jadi rosak sehingga mendorong dia untuk melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak. Kadang-kadang orang berpeluang melakukan kejahatan, kadang-kadang tak ada ruang, tidak berlaku, tapi hatinya tetap buruk, mengajak melakukan keburukan. Jadi Imam Ghazali nak beritahunya bahawa kerosakan dalam hati itu kadang-kadang lebih parah daripada kerosakan pada perbuatan yang nampak tu. Sebab perbuatan yang nampak ni kadang-kadang tak berlaku disebabkan kerana ada halangan, tapi kerosakan hati tetap berlaku. Itu maksudnya. Kerana itu tumpukanlah, kata Al-Ghazali, perhatian anda kepadanya. Jadi nasihat Imam Ghazali kepada kita supaya memberikan tumpuan kepada hati ini. Yang ni kena mengaji ilmunya, kena belajar kaedah-kaedah nak memperbaikinya, dan kena beramal, berlatih untuk memperbaiki. Itu pesan Ghazali. Sebab apa? Kerana kepentingan tadilah. Kalau kita berjaya mengelokkan hati, yang lain akan jadi elok. Tapi kalau kita tidak berjaya mengelokkannya, bahkan kita merosakkan hati kita, maka semua perkara berkait dengan diri kita ni akan jadi kerosakan. Maka atas dasar itulah Al-Ghazali menyuruh kita supaya memberikan tumpuan perhatian kepada urusan hati dengan cara pertama sekali belajar ilmu-ilmu yang berkait dengannya. Yang kedua, kena ada latihan-latihan amalan untuk mengelakkannya. Yang ketiga, kena duk perhati semua kepada keadaan diri kita sendiri, yang dalam istilah tasawuf dinamakan muhasabah. Muhasabah ni kena tengok sama, perhati, beringat semua. Beringat aku ni guna gini. Guna kadang kita gini. Itu sistem ini dalam ilmu tasawuf dinamakan muhasabah. Jadi melakukan perkara-perkara seperti ini dianggap memberikan tumpuan kepada hati. Kemudian kata Al-Ghazali, perbaikkanlah hati itu. Setelah kita teliti hati, belajar ilmu dia, nak tahu hati yang baik macam mana, hati yang tak apa baik macam mana, hati yang sihat macam mana, hati yang sakit macam mana, ilmu dulu kita belajar. Setelah tahu perkara itu, tengok pada diri kita, ada tak benda-benda ni, sihat ke sakit ke. Setelah itu kata Al-Ghazali, perbaikilah hati itu, yakni usahakan untuk memperbaikinya. Nanti kesemuanya akan menjadi baik sama sekali. Lantas anda akan mendapat kerehatan.
Apa fungsinya? Bila kita meneliti, memberikan perhatian kepada hati, lalu tahu situasi hati kita ke mana, lalu kita berusaha untuk membetulkannya, memperbaikinya, maka kesannya semuanya akan jadi baik. Hati kita insya-Allah kalau kita berjaya melakukannya, hati kita jadi baik, tingkah laku kita pun akan jadi baik. Akhir sekali, kata Al-Ghazali, kita akan mendapat kerehatan. Macam mana ni kerehatan? Kerehatan di sini dengan arti ketenteraman, kebahagiaan. Kalau hati kita rosak, maka tindakan-tindakan kita pun akan jadi banyak rosak. Bila banyak rosak, kita sendiri pun tidak tenteram. Di sini tak selesai, sini tak selesai. Kalau hati kita rosak, maka timbullah penyakit-penyakit, suka menangguh dan malah. Maka banyaklah urusan tak selesai. Jadi kita ni jadi sibuk semua, tak ada kerehatan. Sebab apa? Berpanjangan. Sebab ada penyakit tadi tu. Demikian juga penyakit-penyakit hati yang mengakibatkan kita ni macam-macam hal lah. Maka timbullah masalah tu, timbullah masalah ni. Jadi kita ini tidak akan tenteram. Sebab tu kata Al-Ghazali, kesudahan semua perkara ni, kalau kita berjaya mengelokkan hati kita, kesudahannya adalah kerehatan, ketenteraman, kebahagiaan. Jadi kesimpulan mudahnya, kebahagiaan ini dicari oleh semua orang. Tak ada orang tak mahu kebahagiaan. Semua orang nak bahagia. Cuma tinggal lagi kadang-kadang tak jumpa cari jalan nak cari bahagia, ataupun salah jalan. Ingat ke jalan bahagia, rupanya jalan kecelakaan. Banyak. Tapi nak kebahagiaan semua orang nak. Tanyalah tanyalah sesiapa pun, tanya siapa pun, dia nak tak bahagia, nak tak kerehatan, kebahagiaan, ketenangan, memang dia nak belaka. Cuma tak boleh ni cerita apa? Tadilah tak jumpa jalan, salah jalan, terbabah ikut jalan lain, orang lain, hilang kebahagiaan hidup. Jadi kesimpulan mudahnya kata Al-Ghazali, kebahagiaan itu, kerehatan itu akan diperolehi bila manusia berjaya mengelokkan hatinya, membersihkan hatinya. Selagi apabila jiwa manusia ni tidak elok, rosak, dia mengakibatkan angkara. Kehidupannya, hubungannya dengan manusia dan lain-lain lagi, banyak masalah. Bila banyak masalah, maka dia hilanglah ketenteraman, hilanglah kebahagiaan. Baik, kemudian kata Al-Ghazali lagi, kemudian urusan hati itu adalah halus lagi amat sukar. Fakta selanjutnya yang nak diberitahu oleh Al-Ghazali tentang hati. Tadi diberitahu hati manusia ni punca satu. Yang kedua, dia ni macam pokok, hak lain berkait, semua perkara kait dengan dia belaka. Yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan hati itu macam raja, yang ni arahannya dituruti. Sekarang Imam Ghazali nak beritahu pula berkaitan dengan hati ini, bahawa hati ini adalah sesuatu yang sangat halus dan sukar, yang ni susah kita nak lakukan sesuatu seperti membaikinya dan sebagainya. Jadi perkara yang rumit. Kalau benda tu kasar, besar, nampak tebeng, mudah sikit. Tapi bila halus ni, hari ni yang nyakit dia sampai berkurung 2-3 bulan ni, kini nyakit tak nampak lah ni. Hari ni Covid ni. Yang jadi menggelabah kita ni sampai tak keluar rumah ni. Kerana kita tak nampak. Kalau nampak senang pula, nampak warna terbang, nak lari pun senang, nak kawal pun senang. Kita tak nampak jadi susah lalu. Maka demikian juga Al-Ghazali nak menyatakan kepada kita salah satu daripada dimensi yang perlu kita tahu tentang hati kita adalah dia sifatnya halus, dengan arti seni, susah nak nampak. Payah nak nampak. Maksudnya kalau dia ada penyakit, susah nak kesang. Nak tahu dia sihat tak sihat, tidak semudah itu. Nak tahu dia ni dia ni baik tak baik, tidak mudah. Baik, kerana dia adalah dibina atas lintasan-lintasan hati.
Imam Ghazali kata, sebab apa dia kata dia ni sangat halus? Kerana yang membentuk hati manusia ini atau komponennya lah adalah lintasan-lintasan hati. Dia bukan jenis tokor gitu. Yang membentuk hati manusia itu, hati manusia ni sebenarnya sangat rahsia. Tetapi antara aspek yang dapat kita faham tentang hati kita, dia adalah tempat terkumpulnya lintasan-lintasan hati. Dah cuba bayangkan berapa banyak lintasan. Lintasan ni hok mari dalam tu. Bahagian nok saja macam-macam nok ada. Nok mana tu, nok mana ni, nok mana ni, macam-macam nok. Kalau tulis senarai agak tak muat senarai nak tulis. Lepas tu hok jenis tambuh pula, tambuh tu, tambuh ni macam-macam yang mari dalam tu. Tak boleh nak senarai, kita tak ada nak senarai. Dah macam-macam lah. Jadi lintasan-lintasan hati ini di dalam ilmu tasawuf dinamakan khawatir. Manusia ni hampir-hampir tidak dapat memisahkan hatinya daripada lintasan-lintasan ni. Dia tetap akan mari. Lintasan ni pula sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali pada fasa-fasa yang lalu banyak jenis. Ada lintasan itu disebut sebagai lintasan yang datang dari Allah, khawatir rabbaniyah. Ada lintasan itu mari daripada nafsu, nafsaniyah. Ada lintasan itu datang daripada syaitan, yakni godaan syaitan, syaitaniyah. Banyak jenis pula ni. Lintasan nafsu pula, nama nafsu, tapi kalau nak senarai rasa tak cukup ketah nak senarai. Demikian juga lintasan-lintasan yang dibangsakan kepada godaan-godaan syaitan ni, syaitaniyah ni sangat banyak. Tak tersenarai lintasan tu. Demikian juga lintasan rabbaniyah. Demikian juga lintasan yang datang daripada ilham malaikat, malakiyah ni. Lintasan-lintasan malaikat ni, yakni hidayah ataupun ilham daripada para malaikat sangat banyak. Jadi kesimpulan mudahnya Imam Ghazali nak beritahu bahawa jiwa manusia ini dia penuhi dengan lintasan-lintasan ni yang berbagai-bagai jenis tadi tu. Dahlah jumlahnya banyak. Lepas tu cabang-cabang dia tu kata orang nisbah pada halu remuk, orang panggil remuk ni dak cang molek, kadang-kadang molek. Banyak doa lalu lintasan-lintasan. Jadi kalau kita nak membuat pembahagian yang mudah, ada lintasan yang baik, ada lintasan yang buruk. Pembahagian mudah. Khawatir yang baik, ada khawatir yang buruk. Lintasan yang baik, lintasan yang buruk. Jadi manusia ni hampir-hampir tak dapat nak kawal hati dia daripada lintasan. Tetap akan mari. Sehingga berkata Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, dia kata apa? Dia kata seseorang wali tu, Tok Wali ni, nak beri Tok Wali ni, kita istilah kita boleh sebut Tok Wali ni, tafsiran kita macam-macam. Tapi Syekh Bahauddin nak beritahu salah satu daripada sudut kewalian. Kita ni ukuran kita mungkin lain sikit. Kita nilai Tok Wali ni dari aspek yang bermacam-macam. Tapi sekarang Syekh Bahauddin yang akan saya sebut pendapat dia ni nak menjelaskan salah satu di antara sudut-sudut kewalian. Baik, kata Syekh Muhammad Bahauddin, hati manusia ni, termasuklah hati wali, tidak sunyi daripada didatangi oleh khawatir yang macam-macam ni. Cuma tinggal lagi jiwa seorang wali ni, hati seorang wali ni, kemasukan khawatir itu, terutamanya khawatir yang buruk ni, tak ada lekat dalam. Tak ada lekat. Masuk semua lagi keluar. Tidak lekat. Itu jiwa para wali. Yakni jiwa yang sudah kuat, hati yang bersih. Maksudnya hati yang dibersihkan Allah, pandangannya bersih, sehingga bila mari lintasan buruk tu nampak. Dah dapat dia tekih, dapat dia elok. Itulah antara ciri-ciri jiwa Tok Wali. Lintasan tetap mari. Cuma jiwa kewalian ni, mana-mana lintasan yang buruk dah melekat. Dia dapat jam dan tidak melekat. Inilah jiwa para salihin, jiwa orang-orang soleh. Inilah hati
para awliya, para wali. Hatinya macam tu. Bukan tak mari, lintasan tu tak mari. Cuma dia dapat cang, buruk dapat cang dan tak melekat molek. Kita ni kadang-kadang kita tak dapat cang. Kelabu tengok lintasan, baik ke buruk ni? Baik. Setengah tu tak sedar, dah ada dalam. Timbul tak timbul? Timbul kemahuan. Timbul kemahuan. Sebab manusia ni sebelum melakukan sesuatu dia mari buah fikiran dulu, itu lintasan. Kita taing kadang-kadang mari dorongan kita ni nak makan cendol. Dia mari dulu mikir. Mari teringat ke cendol. Tapi mari kita ni mari masuk selalu. Masuk lekat molek selalu. Teringat ke cendol memang pergi cari selalu dah. Berasa nak makan memang pergi cari selalu. Tapi jiwa para auliya dan salih ni mari lintasan tu kadang-kadang lari, dah lekat molek. Maka tidak timbul kemahuan, tidak mempengaruhi hati dia. Tidak merosakkan dan mempengaruhi hati. Itulah antara sudut kewalian yang disebut oleh Syekh Muhammad Bahauddin. Orang yang memiliki jiwa yang kukuh, yang bersih sikit, lintasan hak tak apa, terutamanya yang buruk-buruk ataupun lintasan yang sia-sia, cang nampak dan dapat menekisnya sehingga tak lekat. Tidak menimbulkan kemahuan. Baik. Kerana kata Al-Ghazali, sebab apa dia sangat halu? Kerana dia adalah dibina atas lintasan-lintasan hati yang sangat halu dan banyak. Itu sebab tu kata Imam Ghazali nak beritahu hati manusia ini dia sifatnya sangat seni, sangat halu. Susah nak cang. Sedangkan lintasan-lintasan hati itu tidak berada di bawah kekuasaan tangan anda. Baik, lintasan-lintasan tu sebahagiannya di luar kawalan kita. Dia mari. Dia mari. Macam kita tengah sembahyang lah, dia mari lintasan. Kadang-kadang tak dang. Kita tak nak pun dia mari. Lintasan tu mari. Tapi pada dasarnya lintasan-lintasan hati itu hampir-hampir sesuatu yang di luar kawalan kita. Tapi bagi orang yang dikurniakan Allah kekuatan jiwa, diberi kekuatan untuk mengawalnya sehingga dia dapat kontrol hatinya daripada dipengaruhi oleh lintasan-lintasan yang buruk. Tapi kita pada dasarnya lintasan hati ini benda yang kita tak boleh nak kawal mana. Dia mari. Kita tidak cukup kuat. Tak kuat molek nak lawan benda tu. Bagi orang-orang yang soleh ni, orang yang dimuliakan Allah, dia diberi kekuatan oleh Allah untuk mengawal kemasukan lintasan-lintasan hati ke dalam jiwanya. Baik, sementara keengganan mengikuti lintasan-lintasan hati memerlukan kerahan tenaga anda. Macam kita hari inilah, orang yang baru berlatih nak dapat khusyuk. Kita ni sudah tengah berlatih. Jadi Al-Ghazali sebut tadi ni, lintasan hati ni pada dasarnya benda yang hampir-hampir di luar kawalan kita. Tapi macam saya sebut tadi, setengah orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah diberi kekuatan untuk kawal sehingga dia boleh kawal hati dia daripada dimasuki dan dikuasai oleh lintasan hati. Tapi itu adalah segolongan manusia lah yang dianugerahkan Allah. Tapi pada dasarnya orang macam kita ni tak boleh nak kawal mana. Dan kita perlukan tenaga yang kuat untuk menghalang lintasan-lintasan tu. Contohnya macam mana? Dalam solat kita lah, dalam ibadah sembahyang kita ni. Jadi lintasan hati yang mari ni, ingatan ini kita tak boleh nak kawal dia. Dan kita cuba untuk teki-teki, tapi kita kena suatu tenaga yang agak kuat untuk cuba melupakan dia tu. Cuba nak lupakan dia, nak hadapkan hati balik. Dia mari tarik ingatan kita kepada sesuatu tu. Kita cuba nak lawan dia.
cuba nak tawajuhkan hati supaya ingat kepada Allah, itu perlukan tenaga yang kuat. Tapi bila hati seseorang itu sudah jadi kuat, lalu dianugerahkan Allah kurnianya, limpahan kurnianya, maka perkara yang susah ni akan jadi mudah. Yang susah akan jadi mudah. Jadi mudah tu kerana mendapat kurnia Allah. Dalam istilah tasawuf dipanggil jazbah. Dapat limpah kurnia Allah, tarikan rohani ini, sehingga yang susah tadi tu, yang dia perlukan tenaga yang kuat untuk menghalang, menghindari lintasan hati itu, maka setelah dia dapat kurnia Allah Ta'ala ni, benda tu akan jadi mudah pada dia. Tapi kita ni dalam keadaan sekarang, yang hati kita ni selalu dimasuki oleh khawatir, kita ni disuruh supaya berusaha untuk menolak khawatir itu. Dalam sembahyang tu utamanya lah, mari cuba lawan. Jadi kalau kita terlupa pun, kita terlalai pun, dalam keadaan kita berusaha untuk menghadirkan hati, mudah-mudahan kita termasuk di dalam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu melainkan menurut qada yang dia mampu lakukan. Sekarang kita berusaha untuk mengkhusyukkan hati. Dan bila nak mengkhusyukkan hati, kita nak buanglah benda-benda yang ganggu tu. Lintasan tu lah yang ganggu. Jadi peringkat kita ni kena berlawang semua. Ditarik. Ingatan kita tu ditarik kepada sesuatu. Jadi ingatan kita ditarik ke arah sesuatu. Kita tarik semula untuk ingat kepada Allah dalam solat. Melawang kadang-kadang. Kadang-kadang belang-belang terik kalau juga. Belang-belang tarikan ke arah yang lain tu kuat lagi kadang-kadang. Tapi kita berusaha. Maka tindakan kita itu dinamakan mujahadah. Dan kita berpahala kerananya. Ingat, kita berpahala kerananya. Sekalipun tidak berjaya, usaha kita tu nak mengkhusyukkan hati, nak memfokuskan hati sebagai tuntutan yang dikendaki, yang kita ni dikendaki supaya mengkhusyukkan hati dalam ibadah. Jadi bila kita lakukan semua itu, kita dianggap melakukan mujahadah, termasuk dalam makna mujahadah atau jihadun fi sabilillah. Berjaya tak berjaya cerita lain, maka atas usaha kita itu diganjari. Dan atas kelalaian kita yang di luar kemampuan kita tu, yang kita berusaha nak khusyukkan tapi tak dapat juga, mudah-mudahan termasuk dalam ayat tadilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seorang kecuali menurut kemampuannya. Hak tambuhnya dia membiarkan. Lok kata orang. Bukan sekadar membiarkan. Kalau biar tu boleh tahan lagi. Hak ni memang dia menggunakan ruang itu untuk lupa. Bahaya ni. Orang petua, orang tua-tua dulu, kalau hilang barang, tunggu masa sembahyang, ini mudah teringat. Hilang anak kunci, sembahyang. Jadi petua ni tak dia pakai. Tak dia pakai mana. Kalau hilang barang, sembahyang. Sebab apa? Mudah mari teringat. Jadi petua yang karut, yang tak boleh nak pakai ni. Jadi kalau dia membiarkan, baru berdosa. Kalau dia berlawan untuk membuang lintasan-lintasan yang mengganggu khusyuknya itu, dia adalah jihadun fi sabilillah, termasuk mujahadah, diganjari, dapat pahala atas usahanya itu, sekalipun tidak berhasil atau tidak berjaya. Tapi sebab itu kita kurang selesa dengan petua setengah orang yang mengatakan khusyuk itu sebagai sunat. Dia membuka ruang kepada orang untuk membiarkan untuk tidak khusyuk. Dia membuka ruang. Bila sebut sunat ni, buat boleh pahala, dak buat tak apa. Jadi bila buat dak tak apa tu menyebabkan orang boleh menggunakan ruangan itu untuk berfikir macam-macam. Masalah pejabat dah selesai, masa kesuntukan, sibuk doa lalu, ambil sebahagian waktu dalam sembahyang untuk memikir, nak buat guna ni. Boleh pakai lah. Dah benda sunat je. Bila benda sunat ni, maksudnya kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tidak
dosa. Itu bahaya petua sunat khusyuk dalam sembahyang. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya khilaf yang berlaku ini adalah khilaf lafzi je sebenarnya. Masing-masing tetap bersetuju bahawa khusyuknya hati itu satu keperluan. Cuma ahli-ahli fiqh ni, seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam majmuknya tu, Syarah Muhazzab, tentang pendapat ahli fiqh yang menyebut bahawa khusyuk itu sunat, sebenarnya khusyuk situ merujuk kepada khusyuk anggota, bukan khusyuk hati. Sebab apa saya kata begitu? Sebab fiqh ini tidak membahaskan masalah hati. Fiqh ini membahaskan kelakuan anggota zahir. Dan inilah yang diselesaikan oleh Al-Murtada Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya. Bila bertemu pandangan Al-Ghazali mengatakan khusyuk wajib dalam Ihya-nya, kemudian fatwa ahli fiqh berkatakan sunat, jadi rupa-rupanya sudut yang berlainan, sudut yang berbeza. InsyaAllah telah jauh SOP suruh berhenti insya. Sikit je, saya takut tergantung doa lalu. Sikit je. Jadi petua fiqh itu sebenarnya melihat kepada khusyuk anggota. Jadi bila nak ditetap khusyuk anggota ni tak gerak, payah nak kawal tak gerak ni. Anggota yang khusyuk ni, badan tak gerak ni, payah nak kawal. Jadi ahli fiqh menganggap sunat dari segi khusyuk anggota dia. Gerak sikit-sikit yang halus tu tidak jadi masalah apa. Sebab bahasan fiqh hanyalah bahasan amalan yang zahir, gerak yang zahir. Jadi bila ahli tasawuf mengatakan khusyuk ni wajib, itu adalah bidang dia, iaitu tentang amalan-amalan hati. Jadi yang kita maksudkan khusyuk ni adalah khusyuk hati, bukan khusyuk anggota. Jadi Al-Murtada Az-Zabidi telah menghuraikan kelainan ni, sudut pandangan ni dalam Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi oleh kerana terlajak banyak kita ni, saya berhenti setakat ni dululah. Sekala bunyi jam ni tak bunyi. Tak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.